Nasihat itu mudah, yang susahnya menerima nasihat. Saya sebut pada tuan-tuan banyak kali lah, hidup kita ni ialah untuk mengutip bekal, membuat bekal untuk akhirat. Kalau ada pahala tu tengah jalan, kutiplah pahala tengah jalan. Ada kaca tengah jalan, ada paku tengah jalan, buang pahala. Cari jalan macam mana. Kita duduk di rumah kita, orang ketuk pintu pagar, orang bunyi loceng, ting-tong, ting-tong, saya datang nak minta derma untuk sekolah, bagi. Kita tak baca surat khabar hari Ahad, Nazim putus di bunuh baca paper. Tiba-tiba orang miskin datang tutup lebar minta derma. Ya, tak nak apa ni tu lagi, minta derma untuk bak masjid. Minggu lepas lagi, minggu lepas saya boleh datang sini. Yalah, kamu memang tak datang, tapi orang lain datang, cukup lah dah bagilah. Cuba tuan-tuan jawab, minggu lepas dah makan nasi. Abang makan nasi abang? Minggu lepas kan dah makan, minggu ni tak payah makan lah. Kenapa bila bersedekah minggu lepas dah bagi, kenapa nak bagi lagi minggu ni? Sedangkan Tuhan bagi tiap-tiap minggu, tiap-tiap hari, tiap-tiap jam nikmat. Ambil lah RM10, bagilah dekat dia. Ni tak cari yang paling kecil. Mana kupang tadi? Gagah. Yang minta sedekah kata 10 sen saya pun ada. Patut-patut bagi lah saya wakaf. Saya wakaf dulu. Sebab saya apa? Dia bagi pahala pada kita. Kita tak payah pergi masjid. Pagi itu kita duduk di rumah aja, tak payah start enjin kereta, tak payah pakai baju cantik-cantik, tak payah sikat rambut, tak payah buang minyak rambut, duduk di ruang tamu, dia datang menghulurkan pahala, kita bagi je duit, dapatlah pahala tu. Patut kita kata terima kasih, pagi-pagi dah hantar pahala pada saya. Lain kali kalau nak petik derma, datanglah ya. Berapa ramai yang jawab ni tu? Dia bagi pahala. Tuan-tuan nak dapat pahala ni, Allah, berapa kali traffic light tuan-tuan jumpa. Silap-silap kena saman. Silap-silap bola kena langgar kereta ataupun tuan-tuan langgar orang. Nak dapat pahala main mengaji. Silap-silap hari bulan kasut menghilang di bawah. Nak dapat pahala tu, kasut hilang, tu boleh masuk jatuh tangga tu. Ada orang yang mari nak dapat pahala di masjid, turun-turun tangga licin, jatuh, terduduk, patah tulang punggung. Dah lah kali pertama tu mai pula jatuh pula. Masuk hospital sebulan. Itulah kali terakhir dia datang. Tobatlah home tak datang. Tiba-tiba kita duduk di rumah, orang tolong hantar pahala, kita marah. Subhanallah, mujinya. Kita kena cari pahala. Tadi sebut pada tuan-tuan. Ni yang tugas-tugas penerbit televisyen. Menapis rancangan-rancangan TV yang masuk dalam TV sebelum disiarkan pada masyarakat. TV yang mengajar bagaimana nak colek budak. TV yang mengajar bagaimana nak rompak bank. TV yang mengajar kepada kita bagaimana nak jadi jahat. TV yang mengajar kepada kita bagaimana nak jadi orang yang bunuh orang. TV. Tidak, orang tak tahu. TV yang mengajar bagaimana nak ambil barang pergi bunuh orang. Pasal tak ditapih rancangan-rancangan yang boleh membawa kepada takwa. Siaran, akhbar, media. Media menggambarkan yang jahat itu baik, yang baik itu jahat. Ini yang berlaku. Akhirnya manusia sudah jadi keliru. Sebab itu target orang Islam. Orang Islam tidak memegang, tidak minta jawatan. Tak minta. Kalau bagi, ambil. Ulang balik. Orang Islam, dia tak minta jawatan. Tapi kalau tak bagi, dia pegang dengan amanah. Itu sifat orang Islam. Dia takkan lobby-lobby untuk pegang. Sebab dia tahu kerja dia banyak. Kerja dia banyak. Tapi kalau diberi peluang, disuruh, dipilih, dia akan ambil. Dan dia akan laksanakan dengan baik-baik. Sebab peluang dia masuk syurga cerah. Kalau dia amanah. Tapi kalau dia tidak amanah, peluang untuk masuk neraka pun cerah juga. Jadi dua-dua sama cerah. Amanah, syurga cerah. Tak amanah, neraka cerah. Dua-dua cerah. Jadi macam mana kalau tak boleh berlaku amanah? Lebih baik mengundurkan diri. Cari jalan yang kurang risiko. Senang.
Cari jalan yang kurang risiko. Supaya risiko hilang amanah tidak berlaku. Ya, sebab tu disebut banyak kali pada tuan-tuan, the right man on the right job. Jangan sampai bertampung-tampung kerja dia. Bila dah bertampung, kesian tuan-tuan. Dia nak jawab di hari kiamat macam mana. Ataupun mengeluarkan sedekah wajib. Sedekah wajib maknanya zakat. Ya lah, tengok kempen dalam TV ni. Ya, untung dunia, untung akhirat. Zakat di kempen habis-habisan sekarang. Semayang tak ada kempen pun. Buk zakat je, ya Allah. Cepatlah. Sebelum 31 Disember, hanya 2.5% daripada jumlah pendapatan anda. Bayarlah zakat sekarang. Anda kena bayar rebek potongan. Cukai tahanan anda. Oh, macam iklan pampir. Cuba buat iklan semayang je. Semayanglah. Siapa-siapa yang meninggalkan semayang, sesungguhnya akan diseksa dalam neraka 80 tahun. Sudah, tuan-tuan. Kenapa tak buat? Kalau bayar zakat, semayang tak buat, zakat ditolak. Sebab zakat dan semayang ni the twin. Dia berkembar. Zakat bayar, semayang tidak, ditolak zakat. Semayang, zakat tak bayar, semayang ditolak. Dia dua-dua kena buat. Semayang buat, zakat buat. Barulah Allah terima dua-dua. Satu buat, satu tak buat, dua-dua ditolak. Jadi kalau buat kempen zakat, buatlah sama kempen semayang. Inilah peristiwa yang akan berlaku di akhir zaman. Tak berani tegur sebab apa? Oi, anak ni lah yang duk hantar duit bulan-bulan. Biarlah bapaknya pun tak semayang je gitu ni. Aja, apa-apa ajalah. Ya ke tak semayang ni aja tuan-tuan? Bukannya apa pun bapaknya, bukannya tak dadah pun, tak semayang je. Biarlah kita dia. Tak semayang saja. Tak semayang ni Allah angkat, Allah jemput Nabi Muhammad untuk terima perintah solat. Bila sampai pada manusia, manusia boleh kata tak semayang je. Jiran saya tu baik ustaz, mengatur orang tidak, mengumpat orang pun tidak, mencuri pun tidak. Baik ustaz, semayang pun tidak. Baik, no ustaz. Dia faham apa yang tidak ni baik lah tu. Dia anggap cuma tak semayang je ustaz. Silap situ je. Tak semayang bukan silap tuan-tuan. Itu perkara paling besar. Menantu tak semayang, anak tak semayang, kita kena tegur. Nak tegur macam mana ustaz? Anak tu besar pada saya. Nak tegur macam mana ustaz? Menantu saya tu misai dia tutup mulut sampai tak nampak mulut ustaz. Saya takut misai dia nipis sikit pada bumerang. Kalau dia biar sikit ustaz memerang kalau ustaz, kita tak berani. Ini yang dia kata tadi, la yamna'anna rajulun. Jangan kamu menghalang menasihat orang, menegur orang dengan sebab kehebatan. Saya ada buat ceramah kursus semayang, lenek solat pada satu badan uniform anggota keselamatan peringkat negeri Perak. Habis soal jawab, habis mengajar-mengajar, buka soal jawab. Ada soalan? Tuan, satu anggota bapa. Saya nak tanya sikit tuan, persoalan tuan. Ya, silakan. Kami kena kawat, kadang-kadang pukul 5.30 kami dah siap. Pukul 6 pagi kami dah berkumpul di padang kawat. Soalan saya tuan, kami tak boleh sembahyang subuh. Apa hukum tuan? Hukum berdosa. Macam mana nak sembahyang? Kami dah pakai baju, dah pakai kasut semua, dah padang kawat semua dah ready dah. Kenapa hanya awal sangat pukul 6 pagi bukan nampak lagi sekarang? Sebab kami nak tugas pukul 6.30 pagi dah nak pergi tugas dah, nak pergi hantar sana, nak hantar sini, buat rokok dah dia kata. Macam mana cerita? Haram. Wajib semayang. Macam mana nak semayang? Kami kena tugas pukul 6 pagi. Saya kata semayang tu dah wujud 1400 yang lepas. 1400 tahun yang lepas. Kita punya anggota baru wujud 100 tahun. 100 tahun kenapa perlu buat undang-undang yang menidakkan solat? Mesti buat peraturan semayang, barulah kita buat peraturan kita. Jangan buat peraturan yang mengganggu tarikh solat dan masa solat. Sebab solat dah lama, 1400 tahun. Kita baru. Kenapa yang baru mesti mengalahkan yang lama? Undang-undang semayang sudah ada 1400 tahun yang lepas. Kita baru wujud 50 tahun. Kita baru hidup 40 tahun. Mestilah semayang dulu. Habis itu macam cadangan tuan. Cadangan saya semayang lah. Mungkin kita boleh ambil air semayang siap-siap.
masa pakai baju. Ambil air semayang siap-siap, pakai stoking, pakai kasut. Kemudian kita pun kawat. Bila masuk waktu, suruh Tok Bilal bang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian semayang subuh, pukul 6 subuh. Siapa jadi imam? Tu hak tukang bagi komand, bagi semayang. Jadi imam. Lagi hebat tuan-tuan. Orang pergi kerja pukul 6.30 tengok, oi dia produk kawat. Oi hebat ni. Itu baru betul. Boleh semayang pakai kasut boot, tak apa. Tak salah. Apa salah pula? Pakai kasut kayu pun sah. Cuma kita saja ya yang semayang buka kasut. Mereka semayang tengah padang pasir, mereka semayang tengah jalan ke, pakailah kasut. Selagi tidak ada najis pada kasut. Ambil siap-siap air semayang, pakai serulum kasut, sok semayang. Semayang senang, yang bagi susah kita. Habis itu tuan, macam mana sekarang kalau orang tak nak buat? Berdosa. Pegawai berdosa, hak lain pun berdosa juga. Pegawai-pegawai tengok saya. Dia tengok saya. Start mana dia bawa jemput ni. Yang ni lah dia kata. Jangan hanya kerana hebat manusia kita takut. Besok di hari kiamat, mereka ni akan ditanya oleh Allah. Kenapa tak semayang? Kami berkawat. Takkan tak ada orang yang menegur kamu berkawat pun kena semayang? Tak ada pun. Hari itu ustaz mana atau main mengajar pun, dia pun tak cerita. Tak pasal saya kena tu. Baik saya cerita. Itulah kali terakhir saya buat klinik solat. Betul dia pun tak panggil dah. Kena tebuk. Dia masuk semua. Tu di mana tuan-tuan? Yang nak jadi amat sekarang. Maka macam-macam lah cadangan orang buat. Cadangan pertama, kita membanyakkan CCTV. Ini cadangan nombor 1. Kita yakin dengan pemasangan CCTV ini, ianya dapat menggalakkan orang supaya berjaga-jagalah dan mengelakkan orang daripada membuat jenayah kerana panjang kerana kita yakin dengan CCTV ini dia iya ke manusia sekarang ni yakin dengan Allah ke yakin dengan CCTV? Itu maknanya masalah krisis keyakinan dengan Allah. CCTV merakam orang yang bawa beg Nurin. Tapi sekarang tak tahu siapa. Tangkap orang sana, rilis. Tangkap orang sini, rilis. Tak selesai juga masalah. Yang kita kena bentuk sekarang ialah CCTV dalam setiap diri manusia. Inilah yang kena dibentuk. CCTV yang berada di dinding itu dia statik. Kadang-kadang dia rosak. Kadang-kadang wayar dipotong. Kalau orang jahat lagi, dia ambil bunyi, dia tutup CCTV itu. Malah kadang-kadang CCTV itu digunakan untuk jahat. Pirakam orang mandi. Pirakam orang hotel. Ya, Allah. Ada CCTV ini memang satu usaha yang bagus. Tetapi yang kita nak sekarang ini ialah melahirkan takwa. Takwa itulah CCTV yang betul. Mesti membanyakkan program ketakwaan. Biar tangan bila nak mencuri, tangan ini bila nak mencuri, hati berkata-kata, kalau aku mencuri, mampu aku orang. Potong tangan tu, tak jadilah. Bila dia nak mengintai sekodeng, berdosa aku mengintai nikam. Allah ambil api bara api, Allah sumbat dalam mata. Tak paksa ya. Tengok perempuan ni bagus ni, kalau aku rogo pun boleh gagak juga ni. Nak mati kerana sebat 100 kali tak pasal je aku. Inilah dia yang dipanggil CCTV. Melahirkan ketakwaan itu. Nak melahirkan ketakwaan itu daripada dalaman. Satu. Yang keduanya daripada luaran. Luaran itu undang-undang. Undang-undang itu CCTV nombor 2. Dia tak wani rompak sebab takut tangan dia hilang. Dia tak wani rogo takut dia mati dipancung. Dia takkan berani berzina, takut dia sebat. Dia takkan jadi pelacur, takut dia direjam sampai mati. CCTV inilah yang disebut sebagai iman dan takwa. Dia sudah jadi keliru. Dan bila jadi satu-satu benda musibah kepada kita, kita tidak kembali pada Allah. Sedangkan Allah kata takwa itu menolong kamu. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Kamu takwa pada Allah, Allah tolong kamu mencari jalan keluar. Dalam kes hilang orang ni, berapa banyak yang kembali pada Allah? Kita sakit pun tak kembali pada Allah. Tuan-tuan, kalau sakit kepala, apa tuan-tuan buat dulu?
Tuan-tuan sakit kepala, apa tuan-tuan buat? Makan ubat dulu. Berapa ramai yang tadah tangan? Ya Allah, sembuhkanlah sakit kepala sini, ya Allah. Dengan berkat doamu, ya Allah. Tolonglah, ya Allah. Berapa ramai yang berdoa? Yang banyaknya apa? Sakit kepala. Sakit kepala ngap pula. Bismillah pun tak sebut, pam tak sebut ngap. Tak lega 2 hari. Apa dia buat? Jumpa klinik. Apa dia buat? Jumpa pakar. Pakar pun kata, makcik tak ada apa-apa. Makcik sihat. Okey. Saya pun tak larang tak scan lah kepala makcik. Tak elok tu makcik. Tak ada sebab makcik sakit. Jumpa bomo pula. Bomo tak ada lain ni, ada orang sakit hati. Ada tak makcik gaduh dengan siapa-siapa baru ni? Ada lah. Itulah orang dia. Tak lega-lega juga. Bila tak lega dah habis ikhtiar, baru jumpa Ustaz Zuhir. Tolonglah Ustaz baca Yasin. Mintalah pada Allah. Makcik dah habis ikhtiar dah Ustaz. Last sekali. Last choice. Baru sebut nama Allah. Mana takwa? Saya tak tahu nak buat apa Ustaz. Dia baca Yasin sekarang Ustaz. Minta tolong doktor dah. Minta tolong bomo dah. Tak ada lega. Baru minta tolong pada Allah. Subhanallah. Nombor 10 Tuhan. Kenapa tak minta pada Allah dulu? Kita telah pun menghubungi Interpol untuk mengesan kanak-kanak inilah. Dan kita telah pun mengedarkan gambarnya di seluruh sempadan negara supaya budak ni tidak akan keluar negara. Kita telah mengedarkan di pondok-pondok tu, dan kita juga telah mengedarkan poster-poster ni di seluruh pusat pembeli belah. Ada kita buat minta pada Allah serentak. Seluruh televisyen stop rancangan. Seluruh radio stop siaran. Pukul 8 malam stop seluruh negara. Semua diarahkan baca Yasin dan sembahyang hajat. Setiap masjid dan surau, semua penduduk karya sila datang baca Yasin sembahyang hajat. Radio stop menyanyi lagu, pasang Yasin, siaran langsung daripada masjid negara. Kenapa tak buat? Ini masalah besar. Kalau tak buat tuan-tuan, menunjukkan kita hilang keyakinan pada Allah. Biar 14 juta rakyat Islam di Malaysia ni baca Yasin serentak, naik ke langit. Mudah-mudahan Allah bukakan pintu hati pencolek, pulangkan balik budak ni. Takkan 14 juta ni Allah tak terima walau seorang. Serentak. Biar pencolek ni pergi ke supermarket, dalam supermarket dengar baca Yasin. Dia turun pergi ke kedai beli roti canai. Di TV roti canai duduk tengok orang baca Yasin. Dia masuk dalam kereta, dia buka radio, semua channel baca Yasin. Dia lalu nak balik rumah yang dia sembunyi budak, semua surau baca Yasin. Manusia ni tuan-tuan, sejahat-jahat mana pun manusia, kalau dia Islam, dengar orang baca Yasin, hati ni dudak. Tak pasal guru, baik aku lepaskan siap-siap. Sebab ada manusia lebih takut pada surah Yasin daripada Allah. Tuan perasan tak benda? Tapung surah ni hilang. Kita umum sembahyang Jumaat. Pulangkan balik. Tak pulangkan baca Yasin. Tunggu petang sampai ke tuan-tuan. Sebab dia takut buncit perut. Inilah yang kita kena buat. Serentak. Seluruh Malaysia bersatu hati. Tak kira apa pun. Allah cuma nak tengok perpaduan di kalangan kita. Masalah kita sekarang tak bersatu. Yang ni cara ni, yang ni cara ni. Oh tu depa punya, jangan campur. Tu depa punya tu, belah depa punya. Ni kita cara kita punya ni. Dalam nak mencari ni pun tidak ada persatuan. Dalam yang nak mencari ni pun ada yang hantar SMS palsu lah apa. Bila Allah nak terima? Kena buat dah tuan-tuan. Sampai ada satu masanya. Sampai bila lagu ni nak keluar dalam radio 24 jam. Apa faedah? Kita duduk dengar radio 24 jam ni tuan-tuan. Cuba tengok betul-betul. Nak ke mana bila dengar lagu? Kita duduk tengok televisyen itu. Nak ke mana kita tengok TV? Sampai ke bila? Sampai ke mana? Takkan dalam satu-satu kes yang besar. TV, radio tak boleh hentikan. Takkan nak tunggu Sultan mati baru nak pasang radio ayat Quran. TV dengan ayat Quran. Tak. Kes macam ini. Buat, tunjukkan bahawa kami umat Islam di Malaysia dalam kes ini kami minta pada Allah. Ni tuan-tuan kena buat. Seluruh isytiharkan malam Jumaat ni
Semua baca Yasin. Seluruh negara serentak jam 8 malam. InsyaAllah tuan-tuan. Kalau kita boleh buat, yakin nama kita. Yakin itulah nama takwa. Ada orang yang tak yakin. Boleh dapat balik ke Ustaz budak tu Ustaz? Ni kompong tak ada iman. Di mana letak ayat wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan keluarkan dia jalan. Allah akan berikan petunjuk. Allah akan mudahkan kepadanya sesuatu yang menyusahkan dia. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, inilah yang kita nak. Imam Nawawi kata 4 benda nak bagi orang elok. Yang pertama, takwa. Yang kedua, sunnah Rasulullah. Ikutlah sunnah Rasulullah. Yang ketiga, nak bagi masyarakat elok, kekuatan ilmu pengetahuan. Dan yang keempat, nak bagi masyarakat elok, mesti ada kekuatan ekonomi. 4 benda ni ada, baru boleh jadi baik. Takwa, sunnah, kekuatan ilmu dan kekuatan ekonomi. InsyaAllah. Sekarang ni anak-anak dah dididik, dah mak pak pun tak kisah. Ya, anak-anak dia jadi penyanyi. Anak saya suka menyanyi. Anak saya suka menari. Bagi galakkan anak pakai skirt, pakai baju nipis je ni. Nipis je. Duk pakai sangkut, baju sangkut kecil aja. Ambil pisau belit, potong memputus. Yang mak pakai tudung, bapak pakai kepiah. Bayangkan. Dapat pula anugerah. Alhamdulillah pula. Alhamdulillah. Kerana atas kejayaan saya ini, terima kasih mak, ayah. Kamera pun fokus ayah ada. Kepiah tuan-tuan. Relax. Ya, subhanallah. Dia dah tersilap dalam mendidik. Dia dah salah faham. Jauh sangat dah terpesong hidup dia. Sepatutnya dia didik anak dia. Aurat anak dia jangan orang lain nampak. Dia kena jaga. Jangan sampai orang lain zina mata tengok aurat anak dia. Dan jangan anak dia jadi bangga dengan mendedahkan aurat. Kita sebagai bapa, tengok anak kita baju macam itu, tuan-tuan gunting pergi buang tu nampak. Ni hang buat apa ni? Pakai apa ni? Baju macam ni anak dia lah ni. Tak cukup baju. Hang ni miskin kan tak cukup baju? Tu nama dia baju miskin. Orang miskin dia pakai baju macam tu. Satu lagi panggilan miskin. Tu nama dia miss-call. Miskin call. Dia tak ada duit raya kripit, tak ada. Dia buat call je. Buat miss call. Lepas tu kita kena call balik. Tu nama dia miskin call. Ya, nama dia miss call lah. Kita kena buat lah. Sampai bila lagi kita nak, sampai bila kita tak mau menjalankan tanggungjawab sebagai bapa. Anak kita kepada kita. Nabi kata, siapa buat jahat pada isteri orang, orang akan buat jahat pada isteri dia. Siapa yang buat jahat pada anak dara orang, orang akan buat jahat pada anak dara dia. Oh, kalau macam tu Ustaz, tak apa Ustaz, saya tak ada anak dara ke, selamat. Jangan kata macam tu. Orang tak buat ke anak dara hang, mesti hang tak ada anak dara, nanti anak hang kahwin yang lelaki dapat cucu hang perempuan juga. Tak apa, saya nak pakai dengan anak saya supaya dapat anak jantan semua. Murung ya mak. Mesti Allah balas punya. Sebab tu kita jangan morat isteri orang, nanti orang kita, isteri kita orang morat, Allah balas. Jangan tu buat naya pada anak dara orang, nanti kita ada dara, orang buat naya macam tu juga. Hati-hati tuan-tuan. Pernah berlaku pada seorang raja. Bila dia dengar hadis tu, dia panggil inang. Inang akan membawa puteri petak keliling kampung, keliling desa dan bandar. Kalau ada orang nak pegang, kalau ada orang nak sentuh, jangan larang, biarkan. Maka inang nanti bawa lah puteri raja ni berjalan, masuk market, keluar supermarket. Masuk pasar raya, keluar pasar raya Giant, jalan semua. Sampailah nak balik ke istana, tak siapa pegang puteri raja ni, mengorak pun tidak, sentuh pun tidak. Melainkan depan pintu istana. Datang seorang lelaki, terlepak anak dia, cium anak dia. Anak dia terkejut, inang pun terkejut. Lepas cium, lari. Dia masuk jumpa dengan raja. Raja tanya, wahai inang, ada apa-apa jadi pada anak saya sepanjang perjalanan kamu? Ampun tuanku, beribu-ribu ampun. Adapun anak tuanku, anak tuanku pasti bawa satu negeri dan kota. Tiada siapa yang mengacaunya, melainkan depan istana raja tuanku.
Apa dia buat? Datang seorang laki-laki cium anak tuanku. Kata raja tu, betul. Dulu aku pernah cium anak orang. Dia nak tengok hadis ni betul tak betul. Jadi sungguh tuan-tuan. Yang kita duk cari nikmat dunia ni, sebenarnya nikmat ni ada berapa? Berapa tuan ni? Duk depan dia, duk depan ni. Kena tanya. Nikmat yang betul-betul dunia ni ada 6. Yang pertama, yang dimakan. Yang kedua, yang diminum. Yang ketiga, yang ditunggang. Yang keempat, yang dicium. Yang kelima, yang dipakai. Yang keenam, yang keenam apa? Yang dicinta. 6 nikmat dunia. 6 saja nikmat dunia. Yang pertama yang dimakan, yang diminum, yang di apa? Yang ditunggang. Yang keempat, yang dicium. Yang kelima, yang dipakai. Yang keenam, yang dicintai. Inilah dia 6 ya. Imam Ghazali kata nikmat dunia cuma 6. Cuba kaji balik 6 benda tu apa. Benda yang paling sedap dimakan apa? Benda yang paling elok dimakan. Benda yang paling sedap dimakan. Benda yang paling berzat dimakan apa? Madu lebah. Madu lebah. Tapi madu lebah datang daripada mulut lebah. Kejap dia cium benda tak elok. Kejap dia cium benda elok. Daripada mulut dia lah keluar madu. Daripada mulut lebah. Kita tengok lebah pun kita takut, kita geli semua dah. Tengok sarang lebah tu keluar lebah banyak-banyak. Kita naik bulu rumah. Tengok dalam National Geographic ke, Discovery ke, orang tu belah lebah. Dia tutup muka dia daripada muka sampai ke kaki dengan lebah. Naik bulu rumah kita, gelinya lebah. Itulah daripadanya hasil keluar makanan yang paling baik, madu lebah. Madu lebah ni lah yang buat ubat. Madu lebah ni lah yang dicampur dengan susu. Madu lebah ni lah yang dicampur dalam susu tepung dan sebagainya. Makanan paling baik madu lebah. Tetapi dia datang daripada mulut lebah. Yang macam-macam kotak dia boleh makan. Selain daripada makanan yang baik dia makan. Air. Nikmat dunia ni ialah air. Yang diminum. Apalah ada pada air ni? Orang jahat pun minum. Orang baik pun minum. Cuba tuan-tuan tengok dalam gelas kita di kedai kopi. Ni gelas ni. Tuan-tuan minum di kedai kopi. Fresh orange satu, dia bawa mari gelas. Kita pun minum fresh orange tu. Sebelum kita minum fresh orange dalam gelas tu, siapa minum? Sah negro mana tak tahu? Tak. Sah gigi tak ada abang. Sah tek gigi penuh kita duduk minum juga. Apa yang ada dengan nikmat air tu? Tak ada apa. Yang apa? Yang ketiganya apa? Yang ditunggang. Nikmat dunia ialah apa benda yang kita naik. Kalau zaman dulu kuda pantas, kuda laju. Berapa ramai yang mati bila tunggang kuda, perang dan sebagainya. Begitulah zaman sekarang. Nikmat dunia tu apa? Kereta. Berapa banyak kereta yang mengakibatkan mati pemandu dia. Mati dia punya penumpang dia. Duduk bawah lori terbakar, meletup dengan apa nama bom sekali. Nasib baik tak meletup bom. Langgar dengan trailer. Kereta hebat, tapi hancur. Apa ada dengan nikmat kereta kalau mematikan orang yang duduk dalam dia? Nikmat yang keempat ialah baju yang dipakai. Nikmat dunia inilah baju yang terbaik ialah sutera. Sutera datang daripada sarang ulat. Ya Allah. Daripada ulat jadi sutera. Apa ada pada ulat? Apa ada? Yang dicium. Wangi-wangian. Nikmat dunia bila dapat wangian. Wangian yang paling mahal ialah kasturi. Kasturi datang daripada mana? Daripada darah kijang. Darah kijang jadi kasturi. Darah tu kamu agung-agungkan. Yang keenamnya nikmat dunia ialah yang dicintai perempuan dan laki-laki. Bergaduh, bertumbuk kerana perempuan. Naik kereta api, terjun kereta api. Cerita Hindustan. Punya teruk nak dapat hero tu orang. Nak dapat heroin dengan hero tu, ya Allah. Macam-macam. Hanya kerana perempuan. Tumbuk orang jahat. Prem Chopra, Prem Nat, Prem tumbuk habis.
hanya kerana seorang perempuan. Apa yang dia cari pada seorang perempuan dan apa yang perempuan itu cari pada seorang lelaki? Imam Ghazali kata, hanya cari tempat kencing saja. Muka yang cantik, muka yang tegak, tempat kencing yang dicari. Apa ada tuan-tuan? Sebab itu Imam Ghazali kata, itulah dia dunia. Cubalah fikir betul-betul. Cuba fikir betul-betul. Kalau kita duk pulun pada dunia, benda hak tak elok sebenarnya yang kita duk pulun, bukan benda yang terbaik. Tuan-tuan nak baju yang terbaik, baju yang terbaik daripada ulat. Nak makanan yang terbaik daripada mulut lebok yang penuh dengan benda yang macam-macam. Dia makan, dia kutip. Kita nak wangian yang paling baik, datang daripada darah binatang saja. Binatang kijang, lahirnya kasturi, lahirnya mix. Daripada darah saja. Nak mencintai manusia, itulah benda hak paling busuk yang kita duk cari, duk hambat pada manusia. Bila kita faham betul-betul dunia, tuan-tuan, kenapa kita meletakkan dunia di tahap yang begitu tinggi, sedangkan yang terbaiknya ialah akhirat. Wal akhiratu khairun wa abqa. Akhirat orang tak gelut, yang bergelut manusia cari ialah dunia. Sebab tu orang perempuan tutup aurat lain, orang lelaki tutup aurat lain. Tak sama. Orang tanya pada saya, kenapa perempuan tutup aurat seluruh muka, seluruh badan, melainkan muka dan pergelangan tangan. Laki-laki pusat dan lutut aja wajib. Sebab lain. Orang perempuan kalau tengok tuan-tuan pakai kain pelekat, baju tak pakai, mereka tak syok langsung. Tuan-tuan sirap pokok bunga dengan perut borok ya, duk sirap tam-tam. Orang sebelah tengok, dia tak ada apa. Lagi geli dia dah. Dia tak ada apa. Orang perempuan dia bukan tengok bentuk badan kita, tegak tak tegak kita. Orang perempuan dia hanya tengok layanan kita. Cara kita cakap, cara berkomunikasi, cara layan, cara yang tu yang depa tengok. Cara prihatin, cara ambil berat, kita pandai yang bertanggungjawab, kita tak tegak pun dia nak. Cuba tuan-tuan tengok suami dia ingat papan rupa orang. Isteri dia berkenan Isteri berkenan. Ya Allah tuan-tuan, kita tengok musim kenduri kahwin sekarang. Isteri putih melepak. Suami dia, kita nak makan jadi tak jadi suap. Nak makan nasi tu ngangak tak lah. Mana dijumpa dia. Orang perempuan dia tak milih, hitam pun dia nak, tak segak pun dia nak. Janji pandai ambil hati. Tapi orang perempuan, laki-laki dengan aurat perempuan lain. Sebab tu Allah suruh tutup. Orang laki-laki tengok belakang perempuan dia tak boleh duduk lah. Tengok tumit tak boleh duduk lah. Belum tengok benda lain. Perempuan tu buat tangan macam ni, dia tengok jari dah. Kata dia. Orang lelaki tengok perempuan baca berita, dia bukan tahu guna Nazir butuh, guna tembak kau, dia tengok baca berita tu. Abang ni apa? Cerita kau, bukan baca berita. Sebab tu Allah suruh tutup bagi perempuan supaya itu tidak ada. Tidak ada. Bila ada tu, jadi payah. Sebab itulah aurat kita laki-laki dan perempuan tidak sama kedudukan mereka. Keputusannya di mana? Macam kita lah periksa, tahu dah fail tak fail. Soalan pun tak dijawab, nak lulus apa? Agak-agak lulus tak kamu periksa iman. Tak tahu lama, tapi semua soalan saya tak jawab. Memang tak lulus lah. Sumpahlah kita pun tak tahulah kita di hari kiamat selamat tak selamat. Tak selamat, semayang pun tidak. Semayang sifat ego kita tu lantak lah. Dan orang tak mau. Biar kita nak dengan orang yang mau pada kita. Buat apa kita sibuk pada orang yang tak mau pada kita? Biar kita nak pada orang yang nak pada kita. Kita dah pergi Minang, dia tolak, sudah mana? Pergi Minang orang lain, banyak lagi. Sekarang perempuan Vietnam ramai. Putih-putih tu dah naik cikar ada 3 orang tu. Ambil dia mau, salah. Dia tidak, dia nak bunuh diri mu ada pasal perempuan. Allahu Akbar. Orang perempuan bila putih, tunang putih, cinta dengan laki-laki. Seminggu tak biar kerja, menong dalam bilik.
Bengkak mata-mata menangis. Siapa suruh? Pi makan. Laki-laki banyak. Bangladesh, Myanmar, ramai. Duduk juga. Jadi lemah. Ni dipanggil hati kecil. Orang Islam bukan hati kecil. Orang Islam semua hati besar. Orang Islam tidak patah semangat. Orang Islam tidak putih semangat. Ini sikit-sikit kecil hati. Sikit-sikit kecil hati. Kecil hati dengan pengurusi masjid. Tak datang masjid. Kecil hati dengan Tok Imam. Baca ayat panjang. Bajuk tak datang. Tok Imam kecil hati dengan jemaah. Pasal lepas semayang. Tak wirid sama-sama. Tinggal dia seorang je wirid. Dia bajuk tak ambil jadi imam lah. Apa punya kecil hati ni. Tak bayar kecil-kecil hati. Besar hati lah. Bila kita baca doa orang tak ikut lagi. Senang lagi banyak kita boleh baca doa. Ya Allah ya Tuhan ku bagilah pada aku. Kalau ramai-ramai bagilah pada kami. Susah. Bagi aku untuk orang minta. Lagi senang. Tapi begitulah kita pun. Bila kita tengok orang mengaji dengan ustaz. Kita suka. Besar hati. Ustaz tu ramai orang ikut dia mengaji. Alhamdulillah bagus, seronok kamu dapat mengaji. Mana-mana ustaz tu pergi, boleh kamu ikut. Aku ni sibuk nak jaga anak lah, jaga isteri lah, jaga suami lah. Kalau lah aku lapar aku pun nak ikut. Masalah kita hari ni bila orang rajin ikut ustaz, orang kata taksub pula. Kamu ni sikit-sikit ustaz tu, sikit-sikit ustaz tu. Macam tak ada ustaz lain. Dah suka. Apa lah? Sampai ke? Benda dah suka, mana boleh paksa. Orang perempuan diajar oleh Rasulullah, bila dah jadi suami orang, tolong jadi sombong. Maksud sombong di sini bukan belagak. Sombong di sini maknanya tegas. Dah jadi isteri orang. Anak dara boleh lah buat lembut-lembut lembai. Anak dara lagi, ni isteri orang. Kak Nak, tolong ambil pen tu Kak Nak. Okey, nak bagi pen. Jangan, Kak Nak, tolong ambil pen tu Kak Nak. Okey. Tak. Tegas. Bukan sombong, tegas. Tegas. Nanti kita ada isteri orang. Amboi, lawanya Kak Nak. Isteri orang, lawa-lawa pun. Dia tak ngorak dah. Tapi kalau kita kata, amboi Kak Nak cantiknya hari ni. Ya ke? Tak. Dia jadi ikut lain. Begitulah juga kita pun dah suami orang. Janganlah belagak macam anak bujang lagi. Sudahlah anak kita tu isteri setarak mengandung di rumah. Ya, isteri kita tu bengkok ni, punggung pinggang ni duk dukung anak ni. Tolonglah belagak sebagai suami. Jangan belagak sebagai anak budak sama. Kita tengoklah sekarang ni yang duk bising dalam paper sekarang ni. Seorang penyanyi laki-laki menyanyi sampai buang baju. Dia buang baju, dia buang singlet, dia buang t-shirt, dia buang singlet. Tinggal Superman je. Dia teringin nak jadi Superman ke mak? Heboh merata. Kena gam lah, kena buat kerja apa kebajikan 6 bulan masyarakat. 6 bulan. Padahal dia laki-laki. Dedah baju tak apa. Mampu pilih dia dedah apa-apa jangan aurat sudah. Takat tak pakai baju tak apa. Tuan-tuan pergi siram pokok-pokok kan pakai baju pun. Laki-laki tak apa. Yang salahnya, yang panya perempuan. Laki-laki buka baju tak apa. Yang panya perempuan. Faham kan? Nampak tak? Yang laki-laki buka baju tak apa. Yang panya perempuan. Sekarang ni perempuan buka baju dalam TV. Kenapa tak ambil tindakan? Yang tu lagi besar. Pakai skirt, pakai baju dalam saja ni apa hal? Oh, yang tu tak apa Ustaz. Dia menghayati watak. Kalau otak kan menghayati watak. Patutnya yang tu lah yang kena marah. Sebab mendedahkan aurat. Yang laki-laki ni marahlah juga. Tak ada adab. Tapi daripada segi hukum, dia buka baju tak apa. Bukannya aurat badan laki-laki. Yang auratnya daripada pusat ke bawah. Cuma tak warok lah. Kalau malam ni saya mengajar tak pakai baju, tak apa. Pakai plekat saja. Tak apa tapi tak warok. Tuan-tuan aku tak mau ikut mengaji ke sana. Tapi kita sekarang ni yang halal kita tak apa perasan. Yang haram kita tak apa perasan. Yang halal tu yang kita ambil berat sangat. Yang perempuan penyanyi-penyanyi mendedahkan aurat lapar semua. Yang tu lagi besar. Yang kena kita hapuskan pemakaian-pemakaian yang menjolok mata macam itu. Macam kawan kita dah beli kereta. Senyap tu saya kata apa? Berapa kereta kamu ni? 95,000.
Dalam hati kita kata ni dia kira 70 lah. Macam mana 95? Tok Sah kata apa-apa lah tuan-tuan. Tok Sah kata apa? Tuan-tuan puji dia kata dia. Allah. Macam bau ni. Tuan-tuan banyakkan bunyi. Dia suka. Padahal kita tahu harga kereta 70,000 je. Dia mana boleh pergi 95? Tak, tapi kita nak buat macam mana dia dah buat loan semua, dah bayar dah kereta pun dah pakai 2-3 bulan dah. Tuan-tuan hanya perlu puji dia je. Oh cantik. Ni sport ring ni pun susah cari je. Selalu dalam Lombok macam jumpa ni. Tuan-tuan memang kena puji dia. Tambah tuan-tuan kata kereta ni memang orang cari haji. Macam mana haji dapat ni tak tahu lah. Memang orang cari jenis ni. Untung orang tu ya saya beli tu. Dia balik lapang tuan-tuan. Lapang macam. Ekor tak sejuk pun lapang macam. Tapi kalau tuan-tuan kata kat dia, ni hak ni 95 ni. Ya Allah, kena hang kena lah mat. Kat kedai depan tu 70 dia letak mat, kalau tak kurang 60 mat. Makna hang rugi 40,000 mak tu. Kalau aku ni, aduh, betul selit lah mat dia tuan-tuan. Tuan-tuan, elok lepas cakap tu pula dia start enjin tak hidup pula. Dah lah kena komplain tadi rugi 30,000, start pula tak hidup, dia bakar orang kereta tuan-tuan. Tak pun dia balik rumah, anak dia menangis, dia sepak anak dia. Pak saya apa? Pak saya tuan-tuan dah bagi tahu. Benda hak tak menyeronokkan dia. Sebab tu kalau dia dah beli, susah kata apa. Tapi kalau dia baru bertunang, kalau dia baru hantar deposit, baru tempah bagi cagaran 2-3 ratus, boleh nasihat. Aku dengar kamu nak beli kereta baru. Ya tak? Ya, kereta apa tu? Kereta jenis tu? Jom kita pergi tengok. Anda bayar berapa? 200. Oh, tu salah. Jom kita pergi ke depan. Nombor lagi cantik. Nombor lagi cantik. JR. Ni apa? Tak cantik. Hang JR kan? Ni tu nombor plat. Tahun lagi baru. Tinted lagi ada. Ekor lagi ada. Twitter pun ada. Hang nak ada Twitter? Oh, semua ada. Kalau dalam setakat baru bertunang, boleh cerita. Tapi kalau dah kahwin, dah beli, dah tukar nama, dah tak payah. Tuan-tuan pujilah saja. Tuan-tuan pujilah. Sebab tu berhati-hatilah kalau orang yang puji kereta tuan-tuan. Kadang-kadang mak dia lain tu. Lawa kereta ni memang cantik, puas hati lah beli ni. Sebenarnya dalam hati dia bodoh yang beli kereta. Tu maksud yang tersirat lah di sebalik yang dia puji tu. Tuan-tuan berhati-hatilah. Ya. Biarlah dia. Ini yang saya katakan awal-awal mukaddimah tadi. Nak menegur pun kena ada cara. Nak bercakap pun kena ada cara. Cara inilah yang dipanggil politik. Orang kita ni berpolitik terang-terang tu salah. Politik tu apa? Pandai kona, pandai cilok. Itulah politik. Dalam nak berdakwah pun dia ada politik. Sebab itu Rasulullah dalam bentuk pendakwahan Rasulullah berjaya. Dalam tempoh 9 tahun Nabi duduk di Madinah, Nabi berpolitik dalam ekonomi. 9 tahun itu Rasulullah telah berjaya menguasakan orang Islam ke atas ekonomi Madinah. Cara sihir. Ada yang saya pernah jumpa perempuan yang tak berhenti-henti haidnya. Daripada awal kahwin sampailah setahun tak berhenti-henti. Tak berhenti tuan-tuan. Ada juga. Ada pula yang tak datang haid langsung. Mengandung pun tidak, apa pun tidak. Haid tak mari pun sudah hati juga. Macam-macam. Haid mari lebih pun sudah hati orang lelaki-lelaki. Main mengadu dengan saya bawa air. Minta tolong jampi. Saya tanya buat saya apa? Isteri saya Ustaz, haid lama lah. Berapa hari lama tu? 15 lah. Ya saya biasa 15. Tak lama tak. Dia minta Ustaz terus jampi ikut, boleh bagi pendek. Saya kata tak boleh ikut. Dia lazim dia 15. Dia keturunan dia 15 lah. Tak ada lama tak. Payah lama lah. Kita kena buat dah. Sampai bila lagi kita nak. Sampai bila kita tak mau menjalankan tanggungjawab sebagai bapa. Anak kita dah bertocang. Bertocang ni bila semayang laki-laki. Setan duduk di tocang tu. Sampai bila lagi tuan-tuan nak potong rambut anak tuan-tuan? Dia kata ada ustaz rambut panjang. Tak tahu ustaz rambut panjang. Nabi rambut panjang hak bau je. Dia tak ada lebih pada bau.
Ustaz tak ustaz, lebih pada bau salah. Sekali aja Nabi rambut panjang, lepas tu potong pendek, bukan tiap-tiap hari panjang. Tuan-tuan kena faham hadis tu. Sekali aja Nabi rambut panjang, Nabi biarkan rambut dia panjang, keseluruhan dia panjang. Atas ni panjang sampai ke bawah dan sampai ke bahu saja. Lebih daripada bau haram kerana menyerupai perempuan. Haram. Ustaz tak ustaz? Kita hari ni baca ustaz. Oh tak apa, tiru ustaz. Tak boleh. Kita bukan tiru ustaz, kita tiru Nabi. Kalau tuan-tuan nak tiru saya, salah. Tiru Nabi. Kalau saya tiru Nabi, tuan-tuan tiru saya. Pasal saya tiru Nabi. Tapi kalau saya tak tiru Nabi, tuan-tuan tak boleh tiru saya. Pasal saya tak ikut Nabi. Walaupun saya ustaz. Hari ni orang kita ikut ustaz, bukan lagi ikut Nabi. Itu masalah. Kita hanya mengikut ustaz yang mengikut Nabi. Bukan mengikut ustaz yang tak tahu ikut siapa. Kena faham? Bila anak tuan-tuan rambut panjang, pikat tocang, setan duduk di situ. Setan kencing di atas mana-mana rambut laki-laki yang bertocang ketika sembahyang. Bila lagi tuan-tuan nak ambil gunting, nak cut dia punya rambut. Bila kita nak buat tanggungjawab itu? Dan belum diketahui hal orang yang dikatakan kepadanya hak itu. Baik sabda Nabi, fakana fima qala innahu yunsabu likulli ghadirin liwa'u yaumal qiyamah biqadri ghadratihi. Maka adalah pada barang yang disebutkan oleh Nabi. Ingat-ingat, jaga-jaga bahawasanya didirikan bagi tiap-tiap orang yang belot dan menyalahi janji itu akan bendera. Tanda belotnya pada hari kiamat sepanjang belotnya di atas punggungnya di hari kiamat. Nabi kata, siapa-siapa yang dapat amanah, siapa-siapa yang dapat jawatan, siapa-siapa yang mendapat pangkat, siapa-siapa yang mempunyai kuasa, tiba-tiba belot, mungkin pada amanah ataupun melakukan penyelewengan di hari kiamat, bila dia berjalan di padang mahsyar, malaikat meletakkan bendera sebagai tanda orang ini tidak amanah. Berjalanlah dia daripada kebangkitan kuburnya sampai kepada mahsyar dengan keadaan bendera di punggungnya. Sebanyak mana dia membelot, sebanyak itulah tingginya bendera. Semakin banyak dia menyeleweng, semakin tinggilah benderanya di hari kiamat. Sebagai tanda orang ini adalah orang yang tidak amanah kepada jawatan. Sebab tu tuan-tuan, kalau tuan-tuan ada jawatan, syukur pada Allah. Sebab Allah pilih kita dapat jawatan. Dan kehendak daripada syukur itu ialah kena amanah. Tuan-tuan tak amanah saja, belok saja, siap di hari kiamat. Sebab tu juga, kalau tidak ada jawatan pun, alhamdulillah, bersyukur pada Allah. Sebab Allah tak soal kita. Kan senang kalau tak ada jawatan. Sekadar main kuliah, balik-balik kuliah, tidur. Tapi orang ada jawatan susah. Aircon kena tutup, lampu kena padam, kipas kena tutup, pintu kena kunci, baru dia balik. Yang sekarang ni orang yang ada jawatan, dia balik-balik awal. Kadang terbalik itu. Orang yang berjawatan ni kena berkhidmat. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah, nak sebut pada tuan-tuan tentang amanah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Lepas sembahyang subuh, tiap-tiap hari Umar tengok Abu Bakar ni lepas subuh aja balik. Tapi tak balik ke rumah. Umar ni timbul heran, pergi ke mana hamba Allah? Lepas subuh hilang, jalan hujung kampung. Satu hari Umar ni tak puas hati, dia pergi siasat. Dia pergi cek, rupa-rupanya Umar Abu Bakar dimasuk dalam satu kampung. Pergi satu rumah buruk. Lama Saidina Umar tunggu di luar, nak tengok apa Abu Bakar buat. Abu Bakar balik, Umar masuk dalam rumah. Rumah ni dihuni oleh seorang perempuan yang buta, tua, bersama dengan cucu-cucunya yang masih kecil. Umar tanya makcik duduk dengan siapa? Dengan anak cucu makcik. Makcik buta, tak larat buat kerja tak? Itu macam mana makcik cari nafkah? Mana ada Tuhan bagi.
Ada lah. Tak ada lah. Atau mana mak bapak budak-budak ni? Mak bapaknya udah mati. Anak menantu kita udah tak ada. Atau siapa yang datang pagi tadi? Oh dia tu. Dia tiap-tiap pagi datang. Nyapu rumah lah. Nyapu sampah. Buat cucur. Buat roti. Masak nasi. Lepas-lepas dia masak dia balik lah. Tiap-tiap pagi dia datang makcik. Siapa dia makcik? Tak tahulah. Tuan-tuan boleh bayang tak? Tiap-tiap pagi datang masak makan, suap ke anak-anak kecil, tak bagi tahu. Makcik, saya lah Khalifah Abu Bakar. Jangan lupa ya. Ingat betul muka saya. Ada tuan-tuan. Inilah yang kata ikhlas. Bersih daripada niat yang tak tahu niat apa. Sampai makcik tu yang tiap-tiap hari makan hasil tangan Abu Bakar, air tangan Abu Bakar, tak tahu dia tu Abu Bakar Khalifah Rasulullah. Nak banding ikhlas dengan kita macam mana tuan-tuan? Kita bagi sejadah selai, tulis nama penuh sejadah. Baru bagi sejadah selai. Tulis nama tu daripada atas ke bawah. Ikhlas besar amat. Ikhlas apa tulis? Abu Bakar tak bagi cek besar papan. Malah Abu Bakar tidak panggil reporter untuk ambil gambar dia, menyuapkan budak-budak ni dalam rancangan bersamamu ni. Tak ada tuan-tuan. Padahal Abu Bakar ni buat rancangan bersamamu lama lah. 1400 tahun dulu lah tuan-tuan. Tapi dia buat ikhlas sungguh-sungguh. Menung Sayyidina Umar. Umar kata, wahai Abu Bakar, kamu ni dah menyusahkan khalifah selepas kamu. Kalau kamu tak buat macam ni, senang kami. Takkan kami nak bersenang-senang. Kamu khalifah membuat macam ni. Kamu dah menyusahkan kami lah. Sampailah Abu Bakar ni mati tuan-tuan. Bila mati, Abu Bakar hanya meninggalkan 2 kenderaan yang mewah. Unta dan baral. Itulah kenderaan dia. Unta tekok, baral tekok dan 2 helai jubah. Mati Abu Bakar, 2 unta, 1 unta, 1 baral, 2 helai jubah. Kita kalau mati tuan-tuan, khalifah mati adalah kereta berbuah. Baju ni beralmari. Kereta ni bergaras-garas. Ada satu rumah orang kaya saya pergi, garas dia pun buah ekong. Kuda dia pun buah ekong. Garas kereta dia pun buah ekong. Subhanallah. Kaya sungguh. Garas kereta dia pasal ekong. Nak buat apa ni, kereta sejuk kan. Dalam hati saya kata mungkin dia beli kat showroom dulu untuk ekong kereta tu. Dia tak biasa. Panas tu yang tu balik rumah pasang ni pak. Kayanya tuan-tuan. Baju macam mana tuan-tuan? Stokin macam mana? Ada orang Umar satu hari perut berbunyi, dia tak makan. Perut berbunyi, berkeroncong bahasa kita. Umar pegang perut dia. Wahai perut, sama ada kamu berbunyi atau kamu berhenti berbunyi, aku sekali-kali tidak akan kenyang sehinggalah rakyat aku kenyang. Kamu nak bunyi ke, kamu nak stop ke bunyi keroncong perut tu, bunyi lantak kamu lah. Aku takkan kenyang selagi mana rakyat aku tidak kenyang. Sebab apa tuan-tuan? Yang Sayyidina Ali kata, aku sanggup jadi hamba pada seseorang walaupun dia ajar aku cuma sebatang huruf alif. Dia perkenalkan pada aku sebatang huruf alif. Aku akan jadi hamba kepada dia seumur hidup aku. Sayyidina Ali orang yang sangat bijaksana. Nasihat itu mudah, yang susahnya menerima nasihat.